Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nur Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center, Velocity. Jadi hari ini kita amat bertuah ya, kerana bersama-sama kita adalah tamu jemputan ya, Dr. Henning Lu ya, seorang pakar hematologi, pakar dalam bidang penyakit yang berkaitan dengan darah ya. Hari ini kita akan berbincang mengenai topik susah nafas disebabkan oleh anemia ataupun penyakit kurang darah ya. Apa yang perlu anda tahu ya. Jadi anda boleh sharekan status FB Live ini dengan rakan-rakan anda ya, supaya lebih ramai yang boleh mendapat manfaat daripada perbincangan kita hari ini ya. Jadi sedikit pengenalan mengenai Dr. Henning Lu ya. Beliau mendapat pendidikan awal di bidang perubatan di Universiti Malaya ya, dan kemudiannya beliau menyambung kepakaran di bidang internal medicine ya. Seterusnya meneruskan pengajian di bidang hematologi di UMMC ya, Universiti Malaya ya, dan seterusnya setelah menyelesaikan kepakaran di bidang hematologi, beliau menyertai Sunway Medical Center Velocity sebagai pakar hematologi ya, untuk meneruskan karier beliau ya. Jadi tanpa menaikkan masa ya, saya ingin menjemput ya Dr. Henning Lu untuk bersama-sama kita ya. Waalaikumsalam Ismailiza Maizan ya, terima kasih kerana bersama-sama kita pada hari ini ya. Okey, jangan lupa sharekan status FB Live kita dengan rakan-rakan anda agar ramai yang boleh menyertai dan bertanya soalan mengenai penyakit yang sering kita temui pada hari ini ya. Selamat tengah hari Dr. Henning. Halo, selamat tengah hari semua, dan terima kasih kepada Dr. Yakin kerana menjemput saya untuk berpeluang memberi sedikit maklumat tentang tentang anemia di Facebook Live Dr. Yakin ni. Okey, baiklah. Terima kasih Dr. Henning ya kerana sudi meluangkan masa ya. Okey, ada sedikit komen daripada Sharon Peter Pelira. Salam sejahtera Doktor. Salam sejahtera Sharon ya. Terima kasih kerana sama-sama kita. Reka Francis, selamat tengah hari Doktor. Oh, selamat tengah hari Reka ya. Selamat tengah hari juga. Okey, baiklah, mungkin Dr. Henning ya, kita akan mulakan dengan soalan pertama kita ya Dr. Henning. Seperti yang kita tahu ya, susah nafas boleh disebabkan oleh banyak perkara ya. Jadi minggu lepas saya telah sharekan kepada netizen bagaimana penyakit paru-paru, penyakit jantung boleh menyebabkan susah nafas ya, tetapi sebenarnya penyakit kurang darah ataupun anemia juga boleh menyebabkan susah nafas ya. Jadi mungkin Dr. Henning boleh kongsikan ya, apa sebenarnya maksud anemia ataupun penyakit kurang darah itu sendiri, dipersilakan. Okey, Dr. Yakin. Okey, terima kasih. So, anemia ataupun kurang darah ini sebenarnya dia bukan satu penyakit, tetapi dia satu simptoms lah. So, bila kita cakap apa itu anemia, maksudnya kita kekurangan sel darah merah ataupun hemoglobin di dalam badan. So, untuk orang dewasa, biasanya untuk lelaki, dia bacaan tu ialah kurang dari 13 gram per desiliter. Dan untuk perempuan yang tidak mengandung, dia bacaannya ialah kurang dari 12 gram per desiliter. So ini yang untuk yang tidak mengandung. So untuk perempuan mengandung atau kanak-kanak bacaan normal dia adalah berbeza sikit. Oh, jadi maksudnya ingat nombor itu ya, 13 dan 12 ya. Ya. Okey, baiklah. Ada komen daripada netizen kita. Encik Mahmud Ibrahim. Assalamualaikum salam Encik Mahmud. Terima kasih kerana bersama-sama kita ya. Dan daripada Encik Izan Eric, Puan Izan Eric, selamat tengah hari Doktor, selamat tengah hari Puan Izan ya. Rose Aaron Rifki up, okey baik. Shima Syahrul, selamat tengah hari Doktor, selamat tengah hari Shima. Dan Hajah Kam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terima kasih ya kerana sama-sama kita semua. Jadi baiklah Dr. Henning ya, tadi kita pun dah bincangkan apakah maksud anemia ya, nombor sangat penting, 13 untuk lelaki, 12 untuk perempuan ya, gram per desiliter. Jadi mungkin Dr. Henning boleh ceritakan sikit, adakah susah nafas disebabkan masalah anemia ni keadaan dia ataupun simptomnya lebih kurang sama dengan susah nafas disebabkan masalah jantung ataupun masalah paru-paru, ataupun ada sedikit perbezaan, ataupun bagaimana perbezaannya, boleh ceritakan dengan lebih lanjut? Susah nafas untuk badan kita berfungsi, kita memerlukan selain kita perlukan sel darah merah, kerana sel darah merah ini seperti kereta, lepas tu dia membawa oksigen. Oksigen tu seperti petrol dalam badan. So kalau kita kekurangan sel darah merah atau hemoglobin ni, of course bila oksigen tu kurang ke tisu-tisu badan, terutamanya ke tisu-tisu organ utama seperti paru-paru, jantung, of course pesakit akan merasa susah nafas. So itu adalah antara simptoms orang pesakit yang kekurangan darah.
So kalau untuk yang sakit jantung, susah nafas, biasanya dia akan datang dengan sakit dada sekali. Kalau kekurangan darah ini hanya tanpa kalau dia tak teruk sangat mungkin tak ada sakit jantung. Tapi of course kalau dia teruk pun akan ada sakit jantung juga. So biasanya orang yang kekurangan darah ini kalau dia secara acute symptoms tu akan lebih teruk. Kalau dia kekurangan darah tu dari perlahan-lahan dari baca yang tinggi perlahan-lahan turun, mungkin simptom tu tak akan nampak too obvious lah. So biasanya dia akan lebih kepada mungkin bila pesakit tu kalau dia berjalan jauh, dulu mungkin boleh jalan sampai 2-3 kilometer, mungkin kalau dia sekarang ada anemia, mungkin dia bila jalan 100-200 meter sudah rasa menang. Okay, yang itu satu. Dan of course untuk pesakit yang ada anemia, mereka pun boleh ada rasa pening. Kalau kekurangan oksigen ke otak, mereka cepat rasa pening dan kadang-kadang untuk yang lebih teruk, mereka boleh pengsan juga. Dan yang lebih serius untuk terutamanya pesakit yang berumur dan mempunyai masalah jantung, sebab salur darah ke jantung dah orang cakap dah tersumbat, so dalam kekurangan darah, kalau you anemia lagi mungkin akan dapat sakit dada semua yang lebih teruk boleh dapat serangan sakit jantung. Dan jadi maksudnya anemia ini juga boleh menyebabkan masalah jantung juga ya Dr. Henning ya? Ya betul. Sebab bila pesakit jantung biasanya ialah sebab saluran darah ke jantung sudah tersumbat. Maksudnya mungkin dari 100% sekarang dia sumbat 50%. So bila darah kita kurang, oksigen yang boleh di-deliver ke tempat ke jantung tu lebih lagi kurang. So ini akan menyebabkan untuk pesakit yang sudah ada penyakit jantung, simptoms tu akan lebih teruk lagi. Dan lebih teruk tu kadang-kadang boleh dapat serangan sakit jantung juga. I see, begitu rupanya ya. Jadi maksudnya selain daripada susah nafas, pesakit boleh juga ada simptom lain ya, seperti pening kepala ya, rasa nak hitam ya. Jadi ada banyak sebenarnya simptom anemia ataupun kurang darah itu sendiri ya. Jadi mungkin Dr. Henning boleh kongsikan apa punca anemia ni ya. Apa benda yang menyebabkan penyakit anemia ni boleh berlaku ya, dan apakah yang paling kerap sekali Dr. Henning temui ya sebagai punca ataupun penyebab penyakit anemia ni? So untuk anemia ni memang puncanya sangat banyak. So biasanya saya klasifikasikan kepada 3 bahagian supaya untuk senang faham. So yang perlu kita faham ialah sel-sel darah merah kita ini semua dihasilkan dari kilang buat darah, di mana dalam badan kita ialah dari sumsum tulang. So itu sumsum tulang ialah tempat kita kita keluarkan semua sel-sel darah merah, sel-sel darah kita. Itu sama ada sel darah merah, sel darah putih dengan platelet. So kita boleh cakap salah satu kalau ada masalah dekat sumsum tulang, dia akan ada menyebabkan sel darah merah dalam badan kita akan kurang. Lagi satu ialah bila sel darah merah dah keluar dalam badan kita, ini akan juga kita akan tengok sama ada dimusnahkan dalam sel darah merah kita. Maksudnya sel-sel darah merah dalam badan kita boleh tahan lebih kurang 3 bulan. Tapi ada beberapa penyakit yang boleh menyebabkan sel-sel darah merah hayat dia kurang daripada 3 bulan. So sebelum 3 bulan, sel darah merah itu dah dimusnahkan. So itu punca yang kedua. Dan of course yang ketiga ialah pendarahan. Maksudnya sel darah merah dah dikeluarkan dalam saluran darah, tapi sel darah merah ini hilang dalam darah badan kita disebabkan oleh pendarahan. So dari sini yang paling biasa yang kita nampak dalam komuniti ialah kekurangan disebabkan oleh kekurangan zat besi, maksudnya kekurangan iron. Maksudnya pendarahan ialah biasa yang kita jumpa. So pendarahan ini boleh dalam banyak bentuk. Untuk perempuan biasanya disebabkan oleh kita haid. Kadang-kadang bila mereka ada keluar menses, mereka tidak mengambil makanan yang cukup zat besi. Ini yang menyebabkan kekurangan zat darah merah dalam orang wanita yang masih ada menses.
of course yang kalau orang tua kita takut kalau ada pendarahan dalam usus semua ataupun dalam perut gastrik. Ini pun ialah salah satu punca yang amat agak common. Dan untuk kanak-kanak kadang-kadang kalau tak mengamalkan kebersihan semua, mungkin kadang-kadang ada kekurangan zat besi disebabkan oleh ulat seperti hookworm, cakitan kuman. Okay, so kalau saya balik kepada punca kenapa kurang pengeluaran darah dalam sumsum tulang, yang ini dia ada banyak puncanya. So antara yang lebih common ialah pesakit yang kita tengok kadang-kadang kalau ada pesakit yang ada ubat ambil kemoterapi ataupun radioterapi, yang ini ataupun setengah ubat yang boleh menyebabkan pengurangan sel-sel darah merah dalam badan kita dikurangkan. Dan untuk orang yang lebih berumur, katakan lebih dari 60 tahun ke atas, kalau mereka tak ada pendarahan dalam usus kata apa dan disebabkan sumsum tulang, kita pun takut penyakit seperti myelodysplastic syndrome, yang itu disebabkan oleh sumsum tulang itu tidak berfungsi dengan baik. Maksudnya kilang tu sudah mula tak baik dan pengurangan sel-sel akan dikurangkan. Dan lain ialah seperti kekurangan kalau orang yang mengambil vegetarian ataupun dia makan sayur-sayuran saja, yang ini pun mungkin menyebabkan mereka ada kurang setengah zat seperti vitamin B12 ataupun folate yang akan menyebabkan pengeluaran sel-sel darah merah dari sumsum tulang akan berkurangan. Dan of course kita pun kena make sure yang kalau orang yang lebih berumur, kita kena pastikan mereka tiada penyakit lain yang mungkin boleh menyebabkan sumsum tulang tidak berfungsi. Contohnya ialah seperti katakan kalau ada kanser dari organ lain yang sudah merebak ke sumsum tulang, dan ini akan menyebabkan pengeluaran sel darah merah dari sumsum tulang. So yang punca kedua yang itu di mana setengah penyakit itu boleh menyebabkan sel darah merah itu akan dimusnahkan lebih cepat dari hayatnya, iaitu 120 hari, ialah penyakit keturunan seperti thalassemia, yang ini di mana inilah penyakit keturunan diwarisi dari ibu atau bapa. Dan kalau yang jenis yang thalassemia major, mereka biasanya sel-sel darah merah itu hanya bertahan selama 30 hari dalam badan mereka. Ini yang menyebabkan mereka perlu selalu ada transfusi darah untuk menambah balik sel darah dalam badan mereka. So antara punca yang agak jarang ialah seperti hemolytic anemia, sama ada disebabkan oleh ubat ataupun setengah penyakit di mana sel-sel darah merah ini dimusnahkan dalam badan kita lebih awal, sama ada dari badan punya antibody yang menyerang ataupun disebabkan oleh punca lain. Dan ada penyakit yang juga boleh menyebabkan sel-sel darah merah ini dimusnahkan lebih awal, seperti katakan kalau ada pesakit yang suka masuk ke hutan untuk jungle trekking semua, kalau mereka kena penyakit seperti malaria, sebab penyakit malaria ni akan dia punya virus tu akan boleh menyebabkan sel darah merah tu dimusnahkan lebih cepat dari biasa. Tapi yang biasa yang kita tengok ialah biasanya disebabkan oleh kehilangan darah seperti dalam iron deficiency, yang kita panggil kekurangan zat besi, di mana disebabkan oleh pendarahan. Kalau untuk perempuan biasanya yang ada menses ataupun semasa mengandung, disebabkan perempuan mengandung tu dia akan ambil lebih dia akan memerlukan lebih banyak zat besi, bukan saja untuk diri sendiri tetapi untuk babynya. Dan of course untuk orang yang berumur, kita takut ada pendarahan. Dan first of all, kalau orang yang lebih berumur, kalau kekurangan zat besi, yang kita make sure kita mesti pastikan tak ada kanser usus dulu. Jadi maksudnya kalau kita tengok kategori tiga yang utama ya, yang mana disebabkan oleh kurangnya penghasilan darah merah itu sendiri ya, dan kemudian pendeknya jangka hayat darah merah, dan yang keempat kehilangan darah itu. Jadi ada banyak sebenarnya penyakit yang boleh menyebabkan berlaku anemia. Saya tertarik dengan
Dr. Henning punya penjelasan mengenai bagaimana ada seseorang itu dia dilahirkan dengan keadaan darahnya mudah dimusnahkan ya. Contohnya mungkin yang saya selalu jumpa ketika bertugas dahulu ya, G6PD deficiency ya, di mana orang yang ada penyakit G6PD ni bila dia makan saja kacang parang, tiba-tiba dia akan mudah mendapat masalah pecah darahnya mudah pecah ya, dan kemudian mendapat anemia ya. Jadi perlu berhati-hati ya. Baiklah. Ada sedikit komen daripada netizen ya, daripada Dr. Adam Al-Ghafur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Cipudin, hello Dr. Henning. Hello. Daripada Cipudin juga, Assalamualaikum Dr. Nurul. Waalaikumsalam Cipudin. Ya, okay, soalan daripada Ida Humairah ni, dia kata, Assalamualaikum, selamat hari doktor. Adakah sleep disk juga boleh menyebabkan penyakit anemia? Betul ke Dr. Henning? Sleep disk boleh menyebabkan anemia? Okey, setahu saya sleep disk tidak boleh menyebabkan penyakit anemia, sebab sleep disk ni, of course saya bukan doktor tulang, tapi setahu saya sleep disk ini mungkin disebabkan oleh antara dua vertebra ataupun tulang belakang kita, yang ada dua tulang belakang, tengah-tengah tu dia macam ada satu cushion sikit. So yang cushion tu yang kita panggil disc, intervertebral disc. So intervertebral disc ni kalau dia lari, dia ini yang dinamakan slip disc, dan biasanya pesakit yang present dengan slip disc ini biasanya dia akan present dengan kaki, mungkin dia akan rasa ada kebas ataupun rasa lemah ataupun sakit bahagian kaki. Tapi kalau ada penyakit anemia juga, dia mungkin disebabkan oleh penyakit kronik. Sebabkan anemia pun boleh disebabkan oleh katakan seseorang pesakit itu ada mempunyai setengah penyakit yang kronik, yang berlamaan. So dia pun akan menyebabkan anemia juga. Tapi kalau setakat slip disc mungkin tak. Tapi kalau ada slip disc tu, yang saya takut kita kena rule out setengah penyakit yang boleh infect, yang boleh memasuki sumsum tulang seperti multiple myeloma. Ya, itu saya akan lebih takut. Katakan kalau ada kita panggil compression fracture selain slip disc juga. Saya takut kanser yang dah merebak ke tulang belakang tu menyebabkan anemia tu sendiri. Jadi kerana anemia tu dia boleh juga muncul daripada kanser ya Dr. Henning ya. Betul. Okey. Ada komen daripada Siti Zarana Yusof. Selamat tengah hari dok. Selamat tengah hari Siti Zarana ya. Terima kasih kerana bersama-sama kita. Dr. Adam, okey, G6 deficiency, ya betul tu Dr. Adam ya. Saya selalu teringat ketika bertugas di hospital sebelum ini ya, di mana banyak pesakit saya yang mereka datang tiba-tiba dengan masalah susah nafas ya, kemudian mata menjadi kuning ya, kencing berwarna seperti air teh ya. Jadi rupa-rupanya itu adalah simptom-simptom G6PD deficiency sebab termakan kacang parang yang menyebabkan pemecahan darah tu berlaku dengan lebih aktif ya. Jadi mungkin Dr. Henning boleh kongsikan ya tentang penyakit anemia ni, bagaimana untuk kita confirmkan sama ada kita ni menghidap anemia ataupun tidak. Katakanlah kita susah nafas ya, cek jantung normal, cek paru-paru normal. So sekarang kita nak tahu adakah darah kita ataupun anemia tu yang menyebabkan kita susah nafas. So bagaimana cara untuk diagnose tu? Okey. Kalau untuk confirm penyakit anemia, of course kita akan first of all kita mesti pastikan dari kita punya diagnosis tu ialah pastikan hemoglobin tu kurang dari bacaan yang saya nyatakan tadi, 13 untuk lelaki dan 12 untuk perempuan. So cara kita buat sangat senang, kita hanya perlu buat satu blood test yang panggil full blood count, di mana kita dari sini kita boleh nampak dia punya hemoglobin level dia. Kalau dia kurang dari yang itu, ya itu dah confirm yang patient ada anemia. Of course bila kita dah confirm, kita nak juga tahu apakah punca-punca anemia ini. So biasanya bila doktor tengok pesakit yang ada anemia, kita akan selepas dah confirm the blood test, kita juga akan tanya beberapa soalan untuk pastikan sama ada anemia ni disebabkan oleh penyakit apa. Dari apa yang saya terang tadi, memang banyak punca-puncanya. So bukan sekali tengok boleh tahu. Kadang-kadang perlu buat siasatan lanjut untuk tahu kenapa ada setengah pesakit tu ada penyakit anemia ni. So biasanya kita pun akan tengok, selain buat full blood count untuk confirm, kita akan buat peripheral blood film, di mana dari sini kita akan ambil sikit darah tu, kita akan tengok bawah mikroskop. So dari situ kita pun boleh tengok
sel darah merah tu dia punya bentuk, sama ada bentuk dia besar ataupun kecil. Sebab dari situ kita akan tahu beberapa puncanya. Kalau anemia tu disebabkan oleh infiltrasi dalam sumsum tulang, peripheral blood film ni kita boleh nampak sel-sel yang abnormal dalam tu. Kita boleh bagi satu idea kemungkinan puncanya. Macam Dr. Yakin cakap tadi, kalau G6PD kita pun boleh dapat nampak tengok beberapa sel yang abnormal yang boleh memberitahu kita ini kemungkinan disebabkan oleh G6PD deficiency, di mana kita boleh nampak sel seperti bite cells. Okey, dan kita pun kalau kita shock disebabkan oleh kekurangan zat besi, kita pun akan hantar iron study, di mana di situ dia akan memberitahu kita iron itu mungkin akan rendah. Dan untuk orang-orang yang lebih berumur, yang lebih 60 tahun dan ada kekurangan zat besi, further investigation pun akan include seperti membuat skop dari atas, skop perut, supaya kita dapat tengok sama ada pendarahan dalam perut, dan juga dari skop untuk usus untuk tengok sama ada ketumbuhan ataupun pendarahan dalam usus. Yang itu memang disyorkan kalau orang tua yang ada iron deficiency anemia. Dan kalau kita shock ada masalah sumsum tulang, kadang-kadang ujian sumsum tulang juga perlu dilakukan. Yang ini sebab kita akan masuk jarum ke dalam sumsum tulang dan kita akan ambil dan kita boleh tengok sama ada kilang buah darah ini masih berfungsi dengan baik ataupun tidak berfungsi dengan baik. Mungkin disebabkan oleh sesetengah penyakit yang sudah memasuki sumsum tulang. Dan of course kalau untuk penyakit seperti thalassemia yang keturunan yang saya nyatakan tadi, kita boleh buat ujian seperti HB analysis, di mana kita akan buat analisis dengan sel-sel darah merah ini. Jadi maksudnya ada banyak ya ujian yang kita boleh lakukan. Okay, ada komen daripada Dr. Adam. Benarkah satu dalam 5 Malaysian ada berpenyakit anemia? Saya tak pasti dia punya statistik, tapi kalau 1 in 5 saya rasa mungkin ada juga. Sebabnya saya pun, untuk saya statistik dia saya tak berapa tahu, tapi memang banyak juga yang ada penyakit anemia ini. Dan of course penyakit anemia kita kena cari punca dulu. Dan macam saya beritahu tadi, untuk golongan perempuan yang masih muda yang masih ada datang menses, biasanya ini sangat common. Sebab kadang-kadang mereka bila ada menses, makanan yang mereka makan tu tidak kekurangan zat besi untuk tambah balik zat besi yang hilang tu. So saya rasa mungkin betul juga. Jadi soalan lagi daripada Dr. Adam. Is it advisable to a yearly routine full blood examination to detect anemia early? Benar? Kalau untuk blood test saja saya rasa tak ada masalah. Biasanya kalau untuk sebab test yang kita buat tu yang full blood count tu ialah simple test saja. So saya rasa tak no harm doing it. Tapi saya rasa lebih kepada, katakan kalau pada masa itu seseorang itu mempunyai simptom-simptom anemia seperti kita panggil reduced effort tolerance ataupun susah nafas bila jalan jauh, ataupun selalu rasa letih ataupun pening-pening. So lebih baik masa itu pergi periksa. Sebab macam Dr. Yakin cakap, susah nafas tu banyak punca, boleh disebabkan masalah paru-paru, masalah jantung ataupun masalah darah. So itu satu. Tapi kalau katakan sihat, buat yearly pun I think it's not a bad idea. Sebab ini ialah satu simple test yang boleh detect banyak problem. Dari situ then kena jumpa doktor untuk tahu masalah apa punca masalah kekurangan darah ini. Jadi bergantung ya kepada ciri-ciri pesakit itu sendiri. Kita tak boleh nak seragamkan okey semua orang kena buat test setiap tahun, tidak semestinya ya, bergantung ya. Kalau seorang itu tidak ada simptom, dia perlulah buat ujian itu dengan segera tanpa menunggu setahun ya, Dr. Henning ya. Jadi mungkin Dr. Henning boleh kongsikan apakah cara-cara untuk nak merawat penyakit anemia ni? So cara-cara untuk merawat anemia ini actually bergantung kepada macam saya cakap, bergantung kepada dia punya puncanya.
sebab anemia ni boleh disebabkan oleh banyak penyakit yang saya cakap tadi, tapi yang paling common ialah iron deficiency anemia di setakat ini. So untuk iron deficiency ataupun kekurangan zat besi ni, of course caranya ialah untuk tambah balik zat besi. Of course kalau kekurangan zat besi disebabkan oleh pendarahan, of course kita kena stop dulu pendarahan tu. Kita kena cari punca dia kenapa pendarahan berlaku dan kita kena stop pendarahan tu, dan lepas tu kita kena top up. Dan of course katakan kalau kita kekurangan darah yang banyak disebabkan katakan kemalangan jantung, of course yang itu ialah kecemasan, kita kena bagi transfusi darah. Okey, tapi katakan kalau kekurangan darah ataupun anemia ini ialah kronik ataupun sudah lama, mungkin 6 bulan ataupun setahun, yang itu kita tak perlu top up dengan laju dengan memberi transfusi darah, kecuali katakan kalau pesakit itu datang supaya kecemasan dengan sakit jantung, dan yes kita bagi. Kalau tidak, kita boleh bagi kita boleh tambah balik darah tu dengan menggunakan pil zat besi, ataupun lagi satu cara yang lebih cepat yang kita boleh bagi ialah kita bagi intravenous iron. Yang ini ialah cara yang kita galakkan buat masa ini. Bukan cakap transfusi darah tak bagus, tapi kalau boleh kita elak, kalau tak boleh kita akan bagi juga. Dan sebab transfusi darah pun dia ada pun risikonya jugalah, bukan tanpa risiko. Of course risiko kuman, virus, hepatitis, HIV, risiko sangat rendah. Kalau perlu kita akan bagi juga, ataupun kita boleh juga dapat seperti fluid overload, terlampau banyak fluid dalam badan, untuk terutama untuk pesakit yang tua. Kalau boleh kita boleh correct dengan just bagi IV iron ataupun pil zat besi. Yang ni untuk orang yang kekurangan zat besi. Of course yang kalau bergantung pada penyakit yang lain, punca-punca anemia tu dia bergantung pada rawatan penyakit yang menyebabkan kekurangan darah. Kadang-kadang kita kena bagi, kalau disebabkan oleh leukemia kita kena bagi kemo, kalau disebabkan oleh MDS kita ada ubat-ubat lain yang boleh bagi juga. So dia bergantung pada punca penyakit anemia itu. Jadi maksudnya bergantung kepada puncanya, begitulah cara untuk kita merawatnya ya. Kalau puncanya adalah pendarahan di usus, kita perlu masukkan kamera OGDS untuk settlekan ya. Kalau puncanya adalah kurang vitamin B12, kurang zat besi, kita kena bagi suplemen B12 dan zat besi itu ya. Okay, ada soalan daripada Dr. Anak Duaful bertanya, anemia in the older person is often unrecognized due to its non-specific symptoms of weakness and lethargy, which are often mistaken for the aging process. Betul ke? Ya, yang ini of course untuk penyakit orang yang tua ini, ataupun kita panggil geriatric, of course bila mereka selalu pun rasa letih semua. So memang common mistaken for selalu kita panggil penyakit orang tua, tapi of course kita perlu buat ujian darah, katakan yang full count. Kalau ada anemia, kita terutamanya orang yang sudah berumur ni, kita kalau ada anemia, the more reason kita perlu investigate further. Dan kalau disebabkan oleh iron deficiency untuk orang tua, saya punya top of my diagnosis is of course you need to rule out cancer in the older patient. So cancer memang punca utama, katakan kalau orang tua disebabkan oleh kekurangan zat besi, scope is a must for this patient. Of course dia boleh disebabkan oleh penyakit lain juga, seperti kekurangan zat vitamin B12, folate, ataupun penyakit lain sumsum tulang seperti myelodysplastic syndrome, ataupun kadang-kadang penyakit leukemia pun boleh untuk orang tua. Kalau orang tua ada penyakit anemia, memang perlu disiasat supaya rawatan boleh digunakan awal. Ya, jadi maksudnya walaupun seorang itu adalah berumur, dia tidak boleh terus menyalahkan usianya sebagai punca anemia. Perlu menyiasat dahulu sebelum mengatakan ini sebab tua. Tidak semestinya juga, kita perlu menyiasat ya, tengok apakah puncanya. Kebanyakannya kanser, kebanyakannya kurang zat pemakanan ya. Okey, jadi nampaknya kita pun sudah selesai ya menjawab semua soalan-soalan yang kita ingin bincangkan ya. Mungkin kita minta Dr. Henning share kalau ada pengalaman manis atau pengalaman pahit merawat penyakit anemia di kalangan pesakit, Dr. Henning, sebelum kita tutup sesi kita. Okay, so untuk saya punya take home message ini ialah untuk pesakit anemia ini memang common actually.
boleh cakapkan mungkin sebab saya pun tengok penyakit darah, saya selalu tengok anemia. Tapi saya rasa agak common, saya rasa Dr. Yakin pun mesti jumpa banyak pesakit anemia ini. Ya, Tapi betul. kita kena, yang first of all, anemia ni kita bukan semua, sebab banyak orang yang ingat anemia bagi zat besi, bukan macam tu. Untuk kita, penyakit anemia, first of all, kita kena cari punca kenapa anemia. Dari situ kita boleh tahu punca dan kita boleh bagi rawatannya. Dan kalau rawatan dimulakan awal, so supaya komplikasi tidak berlaku seperti kekurangan darah sampai sakit jantung, kita tak nak pesakit datang sebagai kecemasan kepada kita. Dan yang itu saja take home message saya. Baiklah, jadi perlu mendapatkan tahu apa punca anemia itu sendiri ya. Okey, baiklah, nampaknya setakat ini sahaja bincang kita pada hari ini ya. Terima kasih kepada Dr. Henning kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu dan pengalaman ya, untuk berkongsi mengenai anemia dan susah nafas ya. Dan terima kasih kepada para netizen kerana bersama-sama kita ya. Dan okey, ada komen terakhir daripada Encik Cikudin. Faham. Okey, alhamdulillah ya. Dan daripada Dr. Abdul Ghafur, thank you doktor for the sharing. You're welcome ya Dr. Adam. Okey, baiklah, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay. Thank you. Bye-bye.